Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para pendengar, para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita merafakkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang bertuah ini kita dapat bertemu dalam ruangan ini walaupun tidak secara live, tetapi dapat bertemu untuk berkongsi satu peristiwa yang penting yang terjadi pada hari ini, ya, pada zaman hidupnya junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini merupakan 27 Rajab bersempena dengan hari Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa besar yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya Nabi Muhammad, yang Allah SWT nak sampaikan cerita ni dia mulakan dengan tasbih. Ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam untuk diperlihatkan sebahagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merenung sejenak untuk kita sebagai penyubur iman kita, ya, dalam waktu kita duduk di rumah ni, ya, sahabat kita bermuhasabah diri, merenung tanda-tanda kebesaran Allah, dan mudah-mudahan dengan rasa keimanan yang utuh ni dapat mengatasi apa saja masalah yang terjadi dalam hidup kita pada hari ini. Jemaah yang saya hormati sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebenarnya 1 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah daripada kota suci Mekah menuju ke kota suci Madinah. Dalam keadaan yang sulit, Rasulullah ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Terjadinya embargo, tidak ada jual beli antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, sehingga pada tahun tersebut terjadilah satu peristiwa yang amat menyedihkan Rasulullah, iaitu dinamakan dia sebagai tahun sedih, Amul Husni, di mana dua orang yang Nabi sayang, isterinya Sayyidatina Khadijah dan juga pakciknya Rasulullah yang banyak membela Nabi, Abu Talib, meninggal dunia. Ya, Khadijah meninggal dunia sampai Rasulullah pun nak beli obat pun pada ketika itu dihalang oleh orang kafir Quraisy. Mereka tak mau berjual beli dengan orang Islam. Sehinggalah akhirnya isterinya pun meninggal dunia, dan begitu juga pakciknya yang amat dia sayang, yang dekat dengan hati Nabi Muhammad, yang terlalu sayang kepada Nabi, menghembuskan nafas yang terakhir. Pada ketika itu, apabila mereka ini, ya, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah amat sedih. Rasulullah cuba bawa hati pada ketika itu nak pergi ke Taif dengan anggapan bahawa tempat yang subur Taif ni tempatnya sejuk, macam Cameron Highland untuk orang Singapura, ya, mungkin faham Genting Highland, dia tempatnya tinggi, sejuk. Dia fikir, Rasulullah pada ketika itu berfikir bahawa tempat yang sejuk tu dapat menyuburkan iman dibandingkan tempat yang panas di bawah, di lembah kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, pada ketika itu Rasulullah SAW pun berangkatlah dengan sahabat untuk pergi ke kota Taif selama sebulan nak cuba berdakwah kepada orang-orang Taif. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW berbeza dengan apa yang disangka oleh Nabi Muhammad. Di situlah Rasulullah bukan disambut dengan baik, Rasulullah disambut dengan caci dan maki. Rasulullah direjam dengan batu. Rasulullah cuba bertahan sehingga menitis darahnya daripada dahi-dahi baginda Nabi SAW, membasahkan capal-capalnya, ya. Tetapi apa yang kita nak menarik perhatian, kerana cerita Taif dan juga kewafatan isteri dan juga pakcik Rasulullah menjadi sebabnya Rasulullah SAW dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu perjalanan yang istimewa yang kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Kerana kesabaran Rasulullah menghadapi semua itu. Dan ini merupakan sebagai hadiah daripada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Satu perjalanan yang tak pernah dilalui oleh seorang Nabi, tak pernah dilalui oleh seorang Rasul yang berada atas muka bumi, melainkan Nabi besar kita, kekasih kita, buah hati kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah merakamkan dalam kitab suci Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jemaah yang saya hormati sekalian, sebelum kita lanjutkan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, kita ambil iktibar daripada peristiwa di Taif. Apabila Rasulullah SAW menerima tekanan demi tekanan
kesakitan demi kesakitan, dan cuba Rasulullah tabahkan hati menghadapi mereka. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa ini sama-sama kita renung, kerana doa ini amat baik sebagai renungan kita sebagai seorang hamba. Sejauh mana kita punya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi kata dan Nabi doa kepada Allah. Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepada Engkau lemahnya diri aku, ya Allah. Wa qillata hilati, dan lemahnya usaha aku aku tak mampu nak menghadapi mereka. Wa hawani 'alan nas, begitu hina aku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Engkaulah Tuhan, anta rabbil mustad'afin. Engkaulah Tuhan bagi hamba-hambamu yang lemah, dan Engkaulah yang Maha Penguasa. Pada Engkaulah aku berserah kepadamu, ya Allah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang saya nak tekankan di sini ialah kata-kata Rasulullah, tetapi ya Allah, walaupun bagaimana kesulitan yang aku tempuh, bagaimana penghinaan, bagaimana caci maki, bagaimana rejaban batu yang aku terima, tapi selagi mana Engkau tak marah kepada aku, ya Allah, selagi mana Engkau tidak bencikan aku, ya Allah, aku tak peduli ini semua, ya Allah. Yang penting keredaan Engkau yang aku inginkan. Selagi mana Engkau tak marah aku, usaha aku yang tak seberapa ini sehingga aku direjam dengan batu, ini semua bukan satu masalah yang besar, kecil bagi aku. Yang lebih besar adalah keredaan Engkau, ya Allah. Inilah yang membuatkan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menyebutkan bi abdihi lailan minal masjidil haram. Aku menjalankan hamba-Ku, bahawa Rasulullah menghadapi masalah ujian dengan penuh keredaan. Rasulullah menghadapi ujian dengan penuh kesabaran. Rasulullah menghadapi ujian dengan rasa tabah kepada Allah. Selagi mana Allah tidak marah aku, selagi mana Allah tidak murka aku tak peduli apa kesusahan dunia yang aku hadapi. Begini Rasulullah SAW, sehingga Allah menghadiahkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita tahu dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad, perkara yang paling berat yang Nabi pernah hadapi ialah peristiwa Taif. Bukan peristiwa perang Uhud, bukan peristiwa pendekanan daripada orang-orang Quraisy, adalah peristiwa Taif yang begitu menyentuh hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan Allah menghadiahkan ketabahan Nabi, kesabaran Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allah mengangkat Rasulullah. Kita tahu peristiwa Isra diceritakan dalam surah Al-Isra, tetapi peristiwa Mi'raj diceritakan oleh Allah dalam surah An-Najm. Dua surah yang berbeza tetapi ceritanya sama. Jadi dalam surah An-Najm Allah menceritakan tentang Mi'raj, seolah-olah dua peristiwa, tapi sebenarnya peristiwanya satu, tapi dua kisah yang Allah ceritakan di tempat yang berbeza. Dalam surah An-Najm Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Beginilah Allah menceritakan bagaimana Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada batas, dan Nabi tak pernah bercerita mengikut hawa nafsunya, melainkan semuanya adalah merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan, pertama sekali iktibar yang boleh kita belajar, bagaimana kita nak menghadapi benda ni semua dengan penuh rasa keimanan kepada Allah. Walaupun bagaimana berat yang kita kata, selalu orang mengatakan masalah aku je berat, orang lain pun tak berat. Kalau kita masuk periksa aku je yang susah, lain orang tak susah. Padahal semua orang menghadapi susah yang sama. Tapi bagaimana kita dapat menjalani masalah tersebut dan menghadapi masalah dengan penuh rasa keimanan kepada Allah SWT, seperti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kesulitan Rasulullah dihadapi dengan penuh keredaan dan kesabaran, dengan penuh rasa yakin, selagi Engkau tak marah aku, ya Allah, selagi apa, aku akan tetap melaksanakan tugas ini. Aku tak peduli apa orang nak buat aku, apa yang orang nak kata aku gila, aku pergi apa, tapi lillahi rabbil alamin. Dalam peristiwa tersebut Rasulullah dijemput oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad dengan seekor tunggangan yang kita kenal dengan satu nama yang masyhur, Buraq, yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai.
Binatang ini mengambil sebagai tunggangan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa tersebut. Peristiwa dua kisah, iaitu Isra, perjalanan malam Rasulullah daripada kota Mekah menuju ke kota Baitul Maqdis, yang mana perjalanan ini ialah sekali lompatannya burak itu sejauh pandangan mata. Pasal malaikat ini dijadikan oleh Allah dari cahaya, the speed of light. Dia bukan the speed of sound, the speed of light. Jadi pergerakan cahaya yang begitu, macam kita buka torchlight. Bagaimana bagi torchlight itu, kalau kita buka jauh punya perjalanan cahaya itu pergi, begitulah perjalanan burak tersebut sejauh pandangan mata. Jadi dalam perjalanan tersebut apa yang terjadi? Ada beberapa kisah untuk melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, bahawa Allah ni sentiasa meletakkan Rasulullah dalam perhatian dia. Rasulullah bertemu dengan seorang wanita tua dalam riwayat-riwayat, tua yang pakai perhiasan yang indah-indah, cantik, dan juga mahal. Ditanya kepada Jibril, siapa perempuan tua tu? Dah tua tetapi pakai benda cantik-cantik, pakai perhiasan macam tak sedar diri, dah tua dah, gitulah. Tak sesuai dengan umur dia tu sendiri. Jadi Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itulah dunia. Itulah dunia. Kenapa dunia jadi gitu? Dia dah tua. Tetapi dia berpakaian makin tua makin cantik, makin tua makin cantik, makin tua dia berhiasan begitu cantik. Kita lihat dulu mana ada bangunan tinggi-tinggi pada hari ini. Saya pun duduk dalam bangunan yang tinggi. Zaman ibu kita, zaman tak ada kita lihat teknologi yang begitu canggih, internet. Tapi semuanya makin cantik, makin indah, makin indah, makin indah. Tapi dia dah tua. Ibarat orang tua, walaupun pakai macam mana pun kemas, tetapi barangnya tetap barang lama. Jadi ini yang dicuba dipertahankan oleh dunia. Seterusnya Rasulullah SAW melihat ada sekelompok manusia yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Suka mencakar-cakar muka dia sendiri sampai berdarah-darah, sakit, tapi terus dia cakap. Orang sakit berhenti, dia bercakap-cakap. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah permisalan ataupun contoh ini wahai Jibril? Jibril pun mengatakan, ya Muhammad, itu adalah orang-orang yang suka memburuk-burukkan orang lain, menyampaikan berita-berita yang tak benar. Tuan-tuan, kita umat sesama Islam, kita kalau berjalan terlanggah batu, tangan kita terjepit, siapa yang akan mengadu sakit kita? Mulut kita, walaupun bukan mulut yang sakit. Betul ke tidak? Bukan mulut kita yang sakit, bukan kaki kita sakit, tapi mulut yang bicara, aduh sakit. Kita ni sebagai satu tubuh, satu masyarakat, saling sayang menyayangi orang lain. Itu yang diajarkan dalam agama kita, yang dinamakan ihsan. Bila awak dah ada agama, tapi kalau awak tak ada ihsan, iman awak tak sempurna. Apa makna ihsan? Melihat kesakitan orang, kesulitan orang seperti kesulitan diri kita sendiri. Melihat apa yang orang rasa, cuba kita merasa apa yang orang lain rasa. Bukan hidup, yang penting kubur aku jaga, kubur kau jaga. Ini bukan cakap dia, kata-kata orang yang seharusnya keluar daripada mulut yang mengatakan bahawa aku ni Muslim. Jadi kita berharap kasih sayang yang timbul kerana rasa kemanusiaan atau rasa keagamaan itu akan menjadi lebih kuat, dan tidak menyampaikan berita-berita yang bohong, berita-berita yang memburukkan lagi masalah dengan sifat yang tidak bertanggungjawab. Kerana ini tak diajar oleh agama. Az-zulmu zulumat. Kata Nabi, zalim itu adalah kegelapan, sebab akan menimbulkan kegelapan dalam kehidupan dan menyusahkan orang lain yang hidup di sekeliling kita. Rasa nak bertanggungjawab. Kama tadi itu dan bagaimana kau memperlakukan orang, begitu Allah akan menghantar makhluknya yang lain untuk memperlakukan lebih buruk daripada apa yang kita lakukan. Yang kedua, seterusnya Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang mengetuk kepalanya sendiri dengan batu. Ketuk, pecah kepalanya tapi tak mati, jadi balik. Ketuk lagi tapi tak mati, jadi balik. Ketuk lagi tapi tak mati, jadi balik. Orang bertanya, kenapa orang tu tak mati-mati? Pasal dah tak boleh mati. Mati kita hanya sekali. Mati kita apabila kita meninggal dunia adalah pasport untuk kita hidup semula. Selepas itu kita tak akan mati lagi. Mati cuma aja sekali saja. Mati itu adalah pintu masuk untuk hidup selama-lamanya. Sama ada hidup yang bahagia atau hidup yang menderita. Jadi dia ketuk padanya pecah, aduh, lepas tu jadi balik. Ketuk lagi, aduh, jadi balik. Ketuk lagi, aduh, jadi balik. Ditanyakan, apakah itu perumpamaannya ya Jibril? Itulah perumpamaan orang yang meninggalkan sembahyang. Lepas itu Rasulullah SAW meneruskan perjalanan menuju ke Palestin. Sampailah dia ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW mengimamkan sembahyang 124,000 orang Nabi dan Rasul
ya di sana, sebab para nabi dan para rasul yang sentiasa bertanya-tanya siapakah yang namanya digantung sebelah nama Allah. Tak ada satu nabi pun yang digantung sebelahnya depan sebelah nama Allah. Cahayanya sudah ada sebelum manusia ada. Ya, siapakah manusia ini? Ya, mereka nak bertemu, berangan-angan, bercita-cita bertemu dengan Nabi akhir zaman. Akhirnya Allah memperkenankan doa-doa mereka, memuliakan Nabi Muhammad menjadi imam kepada 124,000 Nabi. Bahkan ada Nabi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, memutuskan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Nabi Isa AS. Jadi Rasulullah SAW mengimamkan sembahyang pada ketika itu. Selepas mengimamkan sembahyang, Rasulullah SAW ditawarkan dengan air susu dan air arak. Ya, Rasulullah SAW bertanya, untuk apakah air ini? Pilihlah salah satu, wahai Muhammad. Akhirnya Rasulullah memilih air susu. Dan memilih susu, Rasulullah menolak air arak. Kata Jibril, wahai Muhammad, kau telah memilih fitrah yang bersih. Kalau kau memilih air arak, tentulah ramai umat kau akan mabuk arak. Pada hari ini Rasulullah tak pilih pun dah banyak yang mabuk, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu dah nampak dia punya kesan. Selepas itu Rasulullah SAW dijemput oleh Allah SWT. Setelah dia menambat buruknya, Rasulullah dijemput untuk naik ke atas, ke Sidratil Muntaha. Ya, iaitu sidra. Apa makna sidra? Pokok sedir, madu sedir. Madu sedir, pokok yang pertama yang diambil buahnya oleh Nabi Adam AS waktu turun ke dunia, mengikut riwayatnya. Jadi sedir ni adalah pokok. Sidratul Muntaha tu penghujung pokok langit yang ketujuh. Ya, jadi dia pokok langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang menghadapi kita. Ringkaskan cerita bila Rasulullah diangkat, ya, bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam naik ke atas, bertemu dengan berbagai orang Nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, sehinggalah Nabi SAW naik ke langit yang keenam, nak masuk langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ya, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, di sinilah aku tinggalkan di kau. Selangkah aku melangkah, nescaya aku akan binasa. Sebab tak ada seorang Nabi, seorang Rasul, seorang malaikat pun yang pernah memasuki ruang arash Allah yang begitu mulia. Kalau Nabi Musa kita dengar dengan nama Kalimullah, dia adalah seorang Nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Allah dalam cerita Ten Commandments, 10 wasiat tersebut. Ya, di Tur Sinai, Jabal Sinai ataupun Bukit Sinai. Ya, tetapi Nabi Muhammad digelarkan dengan nama Habibullah, kekasih Allah SWT. Nabi Ibrahim Khalilullah, teman baik Allah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Muhammad Habibullah, ya, kekasih Allah SWT. Diangkat Nabi Muhammad SAW. Ya, dianugerahkan Nabi Muhammad sendirian di hadapannya, iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Awalnya 50 waktu, turun kepada Nabi, turun naik sampai Allah memberikan dia, ya, 5 kali waktu sehari semalam. Dan kenapa anugerah sembahyang, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, yang dianugerahkan oleh Allah secara langsung, talikas, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu indah, wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat kita bayangkan. Ya, Allah menganugerahkan dia sembahyang kerana sembahyang adalah hubungan antara seorang makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta dia. Sebab itu dalam Al-Quran selalu kita lihat dengan kata-kata aqimus salah wa itaiz zakah, dirikanlah sembahyang, keluarkanlah kamu zakat. Kerana ini simbol orang beragama. Simbol orang beragama itu dua. Aqimus salah, hubungan kamu dengan Tuhan, wa itaiz zakat, dan hubungan kamu dengan manusia. Apa kata awak prihatin dengan manusia? Dengan membantu mereka. Apa kata awak prihatin dengan Allah? Iaitu awak melaksanakan perintah Allah. Sebab tu kita percaya seyakinnya orang yang tak sembahyang tak ada tempat nak mengadu, tak ada tempat nak menyandar mana Tuhan dia bila dia susah. Sebab Tuhan ni tempat kita mengadu. Satu hari 5 kali kita bertemu dengan dia. Kalau kita menghayati kata-kata kita dalam salat, wajah tu wajhiyah, wajah engkau bertemu dengan wajahku, ya Allah. Tapi bagaimana indahnya Allah SWT itu tak dapat diukur melainkan dengan keimanan kepada Allah SWT. Seperti mana kalau kita bertanya, orang pernah bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, macam mana rupa Tuhan? Macam mana Tuhan ni, macam mana? Terlalu indah nak digambarkan oleh Nabi. Macam kita hari ini, orang balik haji, orang balik umrah.
Kita tanyalah pertama kali lah orang tu pergi umrah, orang pergi haji, sering kita dengar, best tak pergi haji, best tak pergi umrah, best tak tempat tu macam mana? Apa dia kata, Allah sajalah yang tahu. Aku tak boleh bayangkan. Kau nak kau pergilah sendiri, dia kata. Sejauh mana kasih sayang kita kepada Allah, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita kata kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan ke hamba manusia ke hamba nafsu? Hamba bagi diri kita sendiri. Ya tak? Tak boleh gambar tuan-tuan. Bila orang tengok Kaabah tak boleh gambar. Tak ada kena-mengena menitis air mata. Tak ada kena-mengena teringat semua kehidupan yang lama. Tak ada kena-mengena terasa macam hatinya sayup di hadapan. Sebab Allah turunkan rahmat dekat Kaabah tu 120 rahmat. Ya, 20 rahmat bagi pandang. Tak ada kerja lain, pandang pun dapat rahmat Allah. Ya, 40 rahmat bagi orang yang bersalat, 60 rahmat bagi orang yang bertauhid. Ini sebagai contoh. Ya, belum lagi memandang Allah. Sebab Kaabah tu adalah tempat meeting point antara kita dengan Allah SWT. Sebab tu kalau orang semua tanya, ya, Tuhan berada kat mana-mana. Memanglah Tuhan berada kat mana-mana. Mana-mana, buat apa orang pergi Mekah? Buat apa orang pergi Kaabah? Buat apa orang pergi makam Rasulullah? Pasal itu adalah meeting point kita dengan Nabi. Meeting point kita dengan Allah SWT. Meeting point, hati tu dekat tuan. Kalau tak ada Allah berada mana, kat rumah, kat bilik, pergilah sembahyang. Jumpa juga, tapi perasaan berbeza, rasa tu berbeza. Rasa tu berbeza. Jadi para jemaah yang saya muliakan, bagaimana Allah ni memuliakan hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh memandang Rasulullah ni dalam peristiwa ini sebagai perjalanan biasa, perjalanan mengagungkan Nabi Muhammad. Dan kita merasa tersentuh kerana kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau orang bertanya dengan kita, yalah aku pun agungkan Nabi juga, ya, tapi keagungan kita bagaimana? Ada orang ni setakat bercakap, ya, kau jangan agungkan Nabi, kau mesti agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini semua kata-kata sebenarnya kurang tepat. Rasulullah mengajak kita sayang kepada dia, ya, sehingga kau sayang kepada aku lebih daripada anak engkau, isteri engkau, keluarga engkau. Bukan hanya berselawat kepada Nabi, ya, itu baik. Bukan hanya orang kata melaksanakan sunnah Nabi, ya, tetapi tak ada perasaan rasa mengagungkan Nabi Muhammad. Saya nak bawa cerita sebagai penutup dengan peristiwa Isra Mi'raj. Seorang sahabat yang bernama Zul Khuwaisirah, ya, dia adalah seorang sahabat yang abid, suka beribadah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hatinya kosong daripada tersentuh dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Zul Khuwaisirah ni masuk dalam majlis Nabi. Pada ketika itu ada Sayyidina Umar, Uthman, Ali, banyak sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah mengatakan, wahai Zul Khuwaisirah, fulan bin fulan, aku ternampak ada bekas sepakan syaitan di muka kamu. Baru syaitan ni sepak muka kamu. Ya, dia tanya, ada tak kau masuk ke sini dengan perasaan bahawa engkau lebih baik daripada orang yang lain? Dia kata, ada ya Rasulullah. Benar, aku merasa diri aku lebih baik daripada yang lain. Jadi pada ketika itu bila Rasulullah dah tegur, dia dah segan, dia pun sembahyang di belakang. Jadi Nabi Muhammad SAW pun berkata, wahai sahabat, siapa di antara kamu yang boleh penggal kepala orang ini? Penggal kepala orang ini di belakang, pasal dia pergi berlalu. Sebab ada rasa sombong di hati dia. Rasulullah suruh sahabat penggal. Siapa yang boleh penggal, dan aku janjikan syurga. Abu Bakar membangun, ya Rasulullah, aku boleh penggal kepada dia. Ya tak, aku boleh pegang, pergi pegang. Nak pergi pula orang ni tengah sembahyang. Sekali dia balik kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dia kata, macam mana aku nak pegang orang ni tengah sembahyang? Nah, Rasulullah berkata lagi, siapa yang boleh penggal kepala dia, ya, aku jamin dia syurga. Abu Umar naik bangun, aku penggal kepada dia, Rasulullah, aku sanggup untuk maknanya membunuh dia. Dia pun pergi ke belakang, tengok orang tu tengah sujud. Tak jadi pula. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak penggal pada dia tengah sujud? Takkan orang sujud aku nak penggal. Rasulullah pun kata, memang aku tahu kau tak boleh buat, wahai Umar. Ali pula bangun. Dia kata, apa pun keadaan, aku akan penggal. Kata Rasulullah, silakan. Bila dia pergi, orang tu pun dah tak ada. Apa yang kita nak cerita? Ada orang ni, kata Nabi, mereka ni penuh mulut mereka dengan Al-Quran. Baca Quran macam Al-Quran tu baru diturunkan, tapi hati dia kosong daripada Quran. Tak ada rasa cinta kepada Quran. Dia ni seorang sahabat yang Zul Khuwairiyah ni bukanlah kata abid, suka ikut sunnah Nabi. Janggut dia selalu basah tuan-tuan. Kalau kita tengok janggut besar, wah ini orang banyak kuat sembahyang dia kata. Janggut dia selalu basah tuan-tuan. Tetapi hatinya tak ada rasa sayang kepada Rasulullah. Hanya ikut perintah Nabi. Berapa banyak orang yang mengatakan aku sayang Nabi, tapi bila nampak aja apa? Karaoke ke? Pergi berselawat ramai-ramai. Ya tak?
tak ada rasa cinta tersentuh dengan Nabi Muhammad. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ikhwanukum, kalaulah bapa kamu, anak kamu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dia. Fatarabbasu, kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah, nantikan bala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang besar yang bakal menimpa kamu. Jadi rasa cinta ini, rasa cinta untuk ikut apa yang Nabi buat, untuk menjalani kehidupan yang Rasulullah lalui dalam hidup dia. Dengan macam mana Rasulullah menghadapi masalah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dengan yakin kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana laka. Tidak akan ditimpa satu musibah pun melainkan Allah SWT telah menetapkan musibah itu pada diri kita. Jadi para jemaah yang saya hormati sekalian, ini sebagai satu pelajaran bagi kita, iktibar yang kita nak ambil, ya, bagaimana satu benda yang luar biasa boleh terjadi dengan sekelip mata tanpa kita sangka. Sebab tu kita selalu berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj pun tak logik kalau kita lihat, tetapi di luar daripada batasnya, kelogikannya. Yang kita beriman, kita baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada benda-benda yang gaib, benda-benda yang dia tak nampak, bukan benda-benda yang dia nampak, benda yang tak nampak. Jadi kita patuh, taat, kita yakin baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita lulus ujian ini, bila kita dapat mengatasinya penuh kesabaran dan keredaan seperti mana yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah anugerah dan kejayaan akan selalu mendampingi hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar dan tabah, menjadi orang yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, dan selalu akan merasa cinta dalam hati kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin orang yang dekat kepada Allah sentiasa dijaga Tuhan, dijaga Allah. Mudah-mudahan kita dapat menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj ini dan berdoa pada hari ini banyak-banyak, kerana mustajabatul doa. Inilah hari-hari yang Allah mustajabkan doa-doanya lebih daripada hari-hari yang lain. Mudah-mudahan kita terlindung dan mudah-mudahan Allah membawa kita di tempat yang suci, ya, iaitu di Baitul Maqdis satu hari, ya, untuk dapat bersalat di sana, ya, dan berdoa di sana, seperti mana kita dapat bersalat dan berdoa di Mekah dan Madinah. Cuma satu pertanyaan yang orang selalu tanya sebelum itu tutup. Kenapa Rasulullah naik daripada Baitul Maqdis? Kenapa Rasulullah tak naik bertemu Allah daripada Mekah? Menurut sebahagian besar ulama, kerana Baitul Maqdis adalah pintu terdekat untuk seorang hamba naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai kiblat yang pertama, itu adalah pintu yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak menafikan Kaabah sebagai Baitullah, tetapi itu adalah tempat yang paling dekat untuk seorang naik bertemu Allah. Sebab itulah tempat itu menjadi suci dan menjadi perebutan di antara agama yang besar sehinggalah sampai ke hari ini. Akhir kata dari saya, salam untuk semua, ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan keluarga kita daripada wabak dan musibah, dan mudah-mudahan kita terus dikuatkan hati kita dengan imun jati diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang ingat pada Allah semuanya dimudahkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, baradha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.